Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Fatin Syahira Rosti. Memulakan berita malam ini dengan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tunata Bang Openg bersama anaknya Dayang Nur Jihan meluangkan masa bersarapan di Pasar Sentral Sibu pada Sabtu. Beliau beramah mesra dan menyantuni peniaga-peniaga di Pasar Sentral seawal jam 8.15 pagi sekaligus menikmati pelbagai juadah istimewa Sibu seperti pulut panggang, kuih lenggang, mi kampua dan sebagainya. Hadir sama Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Dr. Anwar Rapai, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan 2 Michael Tiang Ming Ti, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Sri Muhammad Abu Bakar Marzuki, Pengerusi Majlis Perbandaran Sibu MPS Clarence Ting, Temenggung Datuk Vincent Lau, Pemancar Datuk Jason Tai serta tetamu lain. Sementara itu, Premier Sarawak dijangka menyempurnakan Majlis Penutupan Borneo Cultural Festival 2022 di Dataran Tun Tuanku Bujang pada malam ini. Laporan seterusnya, Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP sentiasa turun padang melakukan pemantauan bagi memastikan harga barangan di pasaran sentiasa terkawal. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata KPDN HEP turut melantik pegawai pemantau harga PPH untuk membantu pegawai beruniform memantau harga-harga barangan di pasaran. Selain itu, katanya seorang pegawai kepenggunaan kawasan parlimen juga dilantik oleh kementerian sebagai mata dan telinga KPDN HEP untuk mengetahui keadaan sebenar baik bekalan ataupun masalah harga. Kita sentiasa penguatkuasaan kita di lapangan, ya. Jadi memang kita pantau sepenuh masa. Kita bukan hanya bergantung kepada pegawai atau anggota KPDNSP yang beruniform penguatkuasa, kita ada juga mereka yang kita panggil PPH, ya, pegawai pemantau harga untuk KPDNSP yang membantu. Dan juga setiap kawasan parlimen ada seorang dilantik sebagai PKP, pegawai kepenggunaan kawasan parlimen, ya. Jadi sebagai mata telinga KPDNSP lah untuk mengetahui sebenarnya keadaan baik bekalan ataupun masalah harga. Tetapi kita memang mengalu-alukan kalau ada masalah ini berlaku, aduan daripada sesiapa pun boleh pengguna, ya. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan kerja ke premis pemborong Chan Era M Sdn Berhad di Sibu pada Jumaat. Dalam pada itu, beliau menyeru kepada pengguna untuk menyalurkan aduan berserta dengan fakta kukuh bagi memudahkan pihak penguatkuasaan KPDN HEP melakukan siasatan. Sebab itu kita menyediakan 7 saluran yang boleh diguna oleh sesiapa pun pengguna lah. Jadi biarlah buat aduan yang berasaskan fakta lah, ya. Jangan suka-suka mengatakan ada masalah tapi sebenarnya dia tidak berasaskan fakta, dia tidak berlaku secara rambang. Itu tidak membantulah, ya. Sebab setiap aduan kami akan susuli dengan siasatan. Jadi memang dalam pemantauan KPDNSP tidak sangat ada banyak masalah, tetapi di media dan sebagainya selalu diwar-warkan seolah-olah banyak masalah. Tapi walaupun macam begini, kami memang siasatan dibuat untuk mana-mana aduan dibuat. Lawatan kerja tersebut bertujuan memastikan harga minyak terkawal dan pemborong sentiasa mematuhi harga pasaran semasa dan memastikan bekalan minyak mencukupi. Masih lagi dengan perkembangan di Sibu, Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak MEITD sentiasa memperkasakan sektor pendidikan di negeri ini menerusi program pembangunan pelajar. Menterinya Datuk Roland Sagah Wiin memberitahu sebahagian daripada usaha yang dilaksanakan oleh MEITD adalah untuk menjamin persekitaran yang selamat serta kondusif bagi sesi pendidikan dan pembelajaran.
Jelasnya sebagai contoh, kerajaan negeri sentiasa gigih menyelesaikan isu ketersambungan terutamanya di sekolah-sekolah luar bandar Sarawak melalui inisiatif seperti menyediakan komputer Raspberry Pi di semua sekolah rendah. Beliau berkata demikian dalam majlis penyampaian hadiah sempena pertandingan Hari Sarawak 2022 di Universiti Teknologi Sarawak UTS Sibu pada Jumaat. Sementara itu, Datuk Roland berkata kementeriannya kini juga merancang berkolaborasi bersama dengan Yayasan Raspberry Pi dari Cambridge bagi menubuhkan sebuah pusat penyelidikan di Pusat Sains Sarawak yang akan datang. Dalam perkembangan lain, beliau memberitahu MEITD seterusnya akan memberi tumpuan kepada program-program berteraskan pembangunan pelajar bermula dengan program untuk murid buta huruf. Selanjutnya, dalam menyemarakkan sambutan Hari Sarawak 2022, Kelab Berbasikal Go Ahead dengan kerjasama Pemuda Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sibu telah menganjurkan fun ride bertempat di tempat letak kereta pusat khidmat Dun Nangka. Fun ride diadakan pada Jumaat itu diketuai Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nangka merangkap Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Dr. Anwar Rapai. Manakala pelepasan peserta telah disempurnakan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti merangkap Adun Dalat Datuk Sri Fatimah Abdullah. Ia disertai kira-kira 120 pemuda PBB dan peminat sukan berbasikal sekitar Sibu sejauh 10 km yang bermula dan berakhir di perkarangan tempat letak kereta di hadapan pusat khidmat N55 Nangka. Menurut Datuk Sri Fatimah, aktiviti seperti ini dapat menyemarakkan semangat patriotisme di dalam diri terutama dalam kalangan generasi muda dan mengingatkan kita tentang perjuangan pemimpin dahulu dan pejuang kemerdekaan untuk melihat Sarawak ditadbir urus oleh anak tempatan sendiri. Sementara itu, ahli-ahli Majlis Pihak Berkuasa Tempatan PBT Sarawak, Majlis Daerah Serike yang dilantik semula diharap dapat menjalankan tugas dan amanah yang diberikan dengan penuh dedikasi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Report, Datuk Sri Huang Tiong Si berkata, pelantikan semula kaunselor untuk tempoh 6 bulan lagi kerana Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS masih yakin dan percaya bahawa khidmat bakti dan pengalaman mereka masih diperlukan demi memastikan program dan projek yang telah dirancang dapat dilaksanakan. Saya berharap kaunselor dapat menjalankan tugas dan amanah yang diberikan dengan penuh dedikasi sepanjang perkhidmatan tersebut sejajar dengan amanat yang berhormat Menteri MPHLG, yang berhormat Datuk Seri Representasi Dr. Sin Pui Han. Pelantikan semula tuan-tuan dan puan-puan adalah kerana kerajaan SPS di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, Yang Amat Berhormat Datuk Patiki Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari Bintung Datuk Abang Haji Obeng, yang masih yakin dan percaya bahawa khidmat parti dan pengalaman tuan-tuan dan puan-puan masih diperlukan demi memastikan program dan projek yang telah dirancang dapat dilaksanakan. Berucap semasa majlis angkat sumpah pelantikan semula ahli-ahli Majlis PBT Sarawak, Majlis Daerah Sri K baru-baru ini, Datuk Sri Huang berkata ahli-ahli majlis bukan hanya bertindak sebagai perantara antara kerajaan atau majlis dengan rakyat, tetapi sebagai pemudah cara supaya isu-isu di lapangan dapat diselesaikan dengan baik dalam semangat keluarga Malaysia. Di Kuching, seramai 75 peserta telah mengambil bahagian dalam Digital Infohan bersempena dengan Hari Sarawak, Anjuran Perpustakaan Bandaraya Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU di Majma Mall pada Sabtu. Acara flag off telah disempurnakan oleh Timbalan Pengarah Jabatan Perkhidmatan Kewangan FCS Salwa Pauji pada pukul 8 pagi. Pertandingan tersebut berobjektifkan kesedaran maklumat dan galakkan membaca dalam bentuk permainan serta menggabungkan kemahiran berfikir, ujian IQ, ketahanan fizikal dan pemahaman. Dalam pada itu, ia amat bersesuaian dengan matlamat Perpustakaan Bandaraya DBKU dalam menggalakkan budaya membaca dan berfikir di kalangan para peserta yang terlibat.
Selain itu, penganjuran pertandingan infohan ini mempunyai matlamat yang spesifik dan bukanlah untuk tujuan bergembira semata-mata kerana elemen fun serta aspek fizikal dalam pertandingan ini telah digabungkan secara langsung ketika peserta diminta untuk mencari dan mendapatkan jawapan. Difahamkan pemenang tempat pertama akan membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM3,000 serta medal. Naib Johan akan membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM2,000 serta medal, manakala tempat ketiga akan membawa pulang wang tunai berjumlah RM1,000 serta medal. Di samping itu, pertandingan video kreatif TikTok akan diadakan sepanjang aktiviti ini berlangsung, terbuka kepada semua peserta yang mengambil bahagian dan pemenang akan mendapat hadiah wang tunai berjumlah RM300. Sekian edisi malam bersama saya, Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.